Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Perlis hebat, rakyat bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Apa khabar semua? Saya doakan rakan-rakan di luar sana, adik-adik semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, sentiasa berfikiran positif dan sentiasa bersemangat dalam kita meneruskan perjalanan dan perjuangan kehidupan kita seterusnya. Langkah-langkah seterusnya supaya langkah-langkah itu langkah-langkah yang berjaya. Pada hari ini, saya berhasrat untuk berkongsi satu topik yang menarik bersama rakan-rakan semua di sana. Tetapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Ya, my name is Han. Nama saya Effendi Rajani Han dan saya berasal daripada negeri Perlis. Pada ketika ini, saya sedang bertugas sebagai pengarah Pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Kedah. Salam perkenalan kepada anda semua sekali lagi. Dan sekali lagi, marilah kita lihat apa yang kita ada untuk dikongsi bersama dengan anda pada hari ini. Ini adalah latar belakang pendidikan saya. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Indra. Seterusnya, saya menyambung pengajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hasan. Dan dengan izin Allah, saya telah diberi peluang untuk belajar di University of Otago, New Zealand. Dan selepas itu, saya sambung sedikit di Universiti Kebangsaan Malaysia. Inilah sejarah pelajaran saya dan insya-Allah kalau ada rezeki, saya akan teruskan pengajian saya ke peringkat yang lebih tinggi. Mohon anda semua doakan saya. Rakan-rakan, adik-adik di luar sana, tajuk yang akan kita perbincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan apakah yang kita akan lakukan selepas kita tamat pengajian. Sijil keputusan peperiksaan di depan mata kita. Kita sudah terima keputusannya. Ada pelbagai abjad, ada pelbagai angka. Tapi ingat, kadang-kadang abjad dan angka itu hanyalah di atas kertas dan belum pasti ia menentukan masa depan kita. Namun demikian, dalam kehidupan Malaysia pada hari ini, 65% keputusan peperiksaan ditentukan oleh keputusan akademik. Maka kita kena lihat juga apa keputusan yang kita ada untuk kita terus berjuang dalam mencapai kejayaan akademik kita. Satu langkah kita bakal menentukan hala tuju masa depan kita, ke mana arah tuju pendidikan kita pada masa akan datang. Pada hari ini, 65% keputusan akademik, keputusan atas kertas menentukan hala tuju ataupun masa depan seseorang pelajar itu. Apa maknanya? Dalam kehidupan kita, akademiklah, kelulusan akademiklah yang menentukan apa kita nak jadi pada masa akan datang. Dan 35% lagi berjaya berdasarkan kepada minat mereka. Contoh, seorang doktor, seorang kelulusan MBBS yang berjaya menghabiskan 6 tahun belajar ijazah dalam bidang kedoktoran ataupun bidang perubatan. Pada akhirnya, dia berubah hasrat dan cita dia menjadi seorang peniaga, seorang guru matematik dan sebagainya. Ianya tidak mustahil. Ianya bergantung kepada diri kita sendiri, apa yang kita nak jadi sebenarnya. Tapi ingat, satu langkah kita akan menentukan permulaan kecemerlangan masa depan. Dan ianya bermula pada hari ini. And you have to start doing it. Anda kena membuat keputusan sebenarnya anda nak jadi apa. Saya cuba membantu dengan memberi gambaran umum, gambaran asas kepada anda bagaimana anda ingin mengatur hala tuju selepas peperiksaan nanti. Peperiksaan dah habis. Come on, happy. Baling kertas, baling buku teks. Tapi buku teks kena pulangkan balik kepada sekolah. Jangan lupa. Dan yang penting sekali, ke mana kita nak pergi selepas itu? Apa yang kita nak lakukan? Memang betul, selepas peperiksaan, selama mana kita punya kertas-kertas kita tengah diberi markah, tengah diberi berapa grade yang kita akan perolehi, kita semua mengharapkan kita dapat semuanya A. Tidak ada orang duduk dalam peperiksaan, bilik peperiksaan untuk mendapat semuanya lain daripada keputusan yang cemerlang.
Tapi mari kita explore bersama, kita layari bersama bagaimana kita boleh dapat memenuhi hasrat kita, harapan ibu bapa kita untuk kita mendapat tempat di institusi pengajian tinggi. Keputusan-keputusan yang kita perolehi tidak semestinya menggambarkan ke mana kita pergi. Ingat, saya ulang sekali lagi. Keputusan peperiksaan kita tidak berpotensi 100% untuk menggambarkan ke mana kita nak pergi. Ia boleh berubah mengikut kesesuaian, ia boleh berubah mengikut keadaan, ia boleh berubah mengikut minat, dan ia juga boleh berubah dari masa ke semasa mengikut apa yang kita hendak lakukan sebenarnya. Okay? Yang paling important, the most important thing is step-step, langkah-langkah yang kita ingin lakukan. Nanti orang cakap, saya dah dapat semua 9A. Kenapa saya tak dapat universiti? Ni, di depan anda sekarang ini, satu contoh yang cukup utama. Selepas SPM, saya tidak dapat sambung belajar ke mana-mana. Dan saya terpaksa menyambung pengajian saya ke peringkat STPM. Rakan-rakan di luar sana, jangan ingat, STPM, oh, waste of time. STPM, menghabiskan masa, boringlah STPM. Sebenarnya, saya adalah satu contoh yang baik bahawa STPM sebenarnya memberi anda banyak perkara yang lebih positif daripada negatif. Saya tidak menyatakan bahawa selepas SPM memasuki matrikulasi, selepas SPM menyambung pelajaran di tempat-tempat lain, ianya satu yang membazir atau membebankan. Saya cuma ingin nyatakan bahawa sekiranya kita ditakdirkan oleh Allah untuk terpaksa, dalam keadaan terpaksa, menyambung pengajian dalam bidang ataupun menyambung pengajian dalam STPM ataupun tingkatan enam rendah dan enam atas, kita jangan rasa kita rugi. Kita jangan rasa kita tekan belakang. Ianya satu step, satu langkah untuk memberi kita banyak lagi ruang dan peluang. Dan saya melihat banyak orang berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih hebat setelah dia tamat STPM. Saya mengambil SPM dan saya tak dapat sambung belajar ke mana-mana. Selepas itu, saya bekerja sambilan di sana dan sini. Sambil-sambil saya menduduki peperiksaan STPM. Selepas saya mendapat keputusan STPM, itulah saya dapat sambung belajar di New Zealand, di University of Otago. Tanpa keputusan STPM itu, sudah tentulah saya tidak tahu di mana saya berada ketika ini. Sekiranya pada ketika itu, saya membuat keputusan untuk tidak mengambil peperiksaan STPM ataupun tidak pergi ke tingkatan 6 dan seterusnya, teruskan kehidupan saya dengan tingkatan 5, kemungkinan besar hari ini saya tidak berdiri di depan rakan-rakan sekalian untuk bercerita tentang apa yang kita hendak lakukan selepas peperiksaan. So, saya ditakdirkan dan saya menerima cabaran untuk meneruskan pengajian dalam tingkatan 6 dan akhirnya saya berjaya mendapat keputusan yang agak baik dan seterusnya menyambung pelajaran dalam ijazah sarjana di University of Otago di New Zealand. Minat sebenarnya adik-adik ataupun rakan-rakan sekalian boleh dibina melalui pelbagai pilihan. Kita boleh bina minat dengan pelbagai yang kita nak. Sekarang ini minat utama kita adalah duduk bersama dengan telefon, duduk di bilik dan menghadap telefon pagi, petang, siang, malam. Kalau kita ubah minat itu kepada pagi-pagi kita pergi jogging, petang kita bermain tenis, malam kita mengayuh basikal, ianya akan berubah dengan mengikut kita punya keperluan. Tetapi kadang-kadang kita tidak menghargai minat itu, kita pilih yang mana yang mudah. Inilah akibatnya pelajar-pelajar kadang-kadang gagal untuk memilih kursus yang menarik, kursus yang boleh memberi masa depan yang cerah kepada mereka. Jadi apa yang anda perlu lakukan? Apa yang anda perlu lakukan adalah discover courses that are eligible based on your result. Cuba cari kursus-kursus yang bersesuaian dengan keputusan kita. Sudah tentulah kita tidak akan dapat untuk buat keputusan sendiri. Kita perlukan bantuan guru kaunselor sekolah kita, kita perlukan bantuan rakan-rakan kita, mungkin adik-beradik kita yang sedang berada di universiti dan senior-senior kita di sekolah dan sebagainya. Gunakan sebaik mungkin peluang ini untuk dapatkan input daripada mereka supaya mereka dapat membantu memilih kursus yang bersesuaian dengan kelayakan kita. Ingat, silap pilih kursus berlainan daripada kelayakan kita, kita mungkin akan terus di-reject. Kita mungkin akan terus ditolak oleh UPU. Dan juga cuba tengok pilihan kursus-kursus yang berbeza di universiti berbeza.
saya mencadangkan agar adik-adik ataupun rakan-rakan semua jangan sesekali memilih kursus yang sama di universiti yang sama. Ianya memberi ruang dan peluang yang sangat tipis untuk kita, kerana sudah tentulah sekiranya kita mendapat 5A, kita memilih kursus A, dan ada calon lain yang mendapat 6A dan dia memilih kursus yang sama, sudah tentulah pilihan utama adalah kepada dia, kerana dia mempunyai keputusan yang lebih cemerlang kepada kita. Jadi, pilih kursus yang berbeza-beza daripada universiti yang berbeza-beza. Mana tahu rezeki kita. Dan jangan lupa isi borang matrikulasi, kerana sekarang ini matrikulasi terbuka luas dalam bidang-bidang yang berbeza-beza untuk kita mengambil peluang dan kesempatan untuk kita melompat dengan lebih cepat untuk menyelesaikan ijazah kita dan keluar sebagai graduan dengan lagi cepat. Jadi, pilihan di tangan anda, buat pilihan betul. Dan pada masa yang sama, tengok di mana kita ada. Sudah tentulah dalam kita melaksanakan urusan pengisian borang untuk memasuki universiti dan juga untuk nak menyambung belajar, semua orang dalam bahasa muda nak belajar free. Tidak mahu membuat pinjaman, kalau boleh tidak mahu terikat dengan pinjaman yang seperti PTPTN dan sebagainya. Jadi sekiranya kita punya kelayakan yang minimal untuk kita membawa kelulusan kita itu untuk mengisi borang matrikulasi ataupun universiti yang mempunyai cadangan-cadangan beasiswa, buat pilihan yang bijak. Sebab saya difahamkan pada ketika ini lebih daripada 10,000 beasiswa ditawarkan. Maksudnya apa? Lebih daripada 10,000 peluang ada di depan kita untuk kita memilih belajar ijazah sarjana muda dengan beasiswa. Dalam kata lain, belajar free. Orang sponsor kita belajar. Kita tidak perlu berhutang selepas keluar daripada tamat ijazah kita. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, dalam hidup kita ini, apa saja berlaku mesti ada sebabnya. Jadi, ada alasannya. Seperti mana yang berlaku kepada saya. Saya tidak dapat menyambung pengajian saya selepas SPM. Saya dipaksa dan terpaksa buat STPM. Ada sebabnya. Sebab STPM itulah yang seperti saya katakan tadi, membawa saya ke luar negara untuk sambung belajar. Jadi, adalah tanggungjawab kita untuk kita dalam keredaan, dalam kita berusaha untuk menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan ke mana arah tuju kita. Tetapi kalau kita sentiasa bermimpi, a dream may stay as a dream forever because a dream and a reality is different. Faham? Kalau kita mimpi akan kekal mimpi selama-lamanya tanpa menjadi kenyataan, kerana kenyataan dengan mimpi adalah dua perkara berbeza. Jadi, impian tidak semestinya perlu dimiliki. Ini kata-kata Effendi Rajini Khan. Adik-adik, rakan-rakan di luar sana, sentiasa kena ingat, sentiasa kena akur. Sekiranya pilihan yang kita buat, tiba-tiba tawaran yang kita terima berbeza daripada apa yang kita dapat, pergi dulu, face the facts, terima tawaran dan teruskan berjuang. Dan ingat, tidak ada yang mustahil di universiti. Kita boleh tukar kita punya kursus. Kita boleh ambil kursus lain berbanding dengan kursus. Sebab di universiti, pada semester pertama, semua kursus yang ditawarkan adalah kursus asas. Contohnya kursus seperti co-curriculum, kursus tamadun Islam, kursus-kursus umum. Jadi, kursus-kursus luar kampus dan sebagainya untuk menjadikan kita sebagai seorang bakal graduan. Jadi apabila kita mendapat keputusan yang cemerlang dalam semester pertama universiti itu, kita boleh memohon untuk menukar kursus yang kita rasa kita minat. Ingat, SPM tamat. Okey, apa sahaja result yang datang, kita kena bergerak dari situ. Please move on with your result. Prepare yourself to fight. Fill in the matriculation foundation or Form 6, TWET, ILKA certificate dan sebagainya. Dan ingat, ini adalah masa untuk anda terbang selepas SPM. Sudah tamat masa untuk kita menjadi anak manja di rumah, untuk relax di rumah, dan sekarang ini masa untuk kita keluar dan kita cuba cari apa yang kita boleh capai dalam hidup kita. Khas untuk adik-adik semua ataupun rakan-rakan di luar sana. Beberapa cadangan yang saya telah berikan.
Jabatan Perkhidmatan Awam dan pelbagai agensi, pelbagai yayasan menawarkan beasiswa-beasiswa yang berbeza. Saya berikan sedikit kepada anda yang popular. Anda boleh buka dan mencari yayasan daripada syarikat-syarikat akbar, yayasan-yayasan tertentu menawarkan beasiswa yang saya sebut tadi. Lebih daripada 10,000 beasiswa untuk adik-adik dapatkan peluang untuk menyambung belajar. Okey? Dan mana saja anda pergi, okey, apa saja anda buat, apa saja anda lakukan, saya ingin pesan perkara ini kepada adik-adik semua. No matter where you will go, just make sure the past does not take toll on your future. Okay? Ke mana kita pergi, yang lepas itu sudahlah. Kita ke hadapan, berfikir ke hadapan. Never feel that your hard work is not paying, because Allah Subhanahu Wa Taala always give the best for the people who give their best. Kalau kita berusaha sedaya upaya, kita berusaha sepenuhnya, insya-Allah Allah SWT akan berikan yang terbaik kepada kita. And just continue to work and doa. Sentiasa berdoa, sentiasa redha. Ingat pesanan saya ini. Okey, adik-adik kena sentiasa sabar, bersyukur, okey, tawakal, redha, dan jangan lupa untuk berusaha. Okey? Apa yang kita perlu lakukan untuk mencapai kejayaan itu sebenarnya bergantung pada diri kita. Walaupun surrounding, semula jadi, apa sahaja di keliling kita itu merupakan titik tambah, nilai tambah untuk kita mencapai kejayaan dalam hidup kita. What else it would be then move on from the result. Kita dah dapat keputusan. Kita dah dapat jawapan untuk segala usaha kita selama 10-15 tahun di bangku sekolah rendah, di bangku sekolah menengah. Okay. Sekarang kita nak tentukan apa yang kita lakukan. Jangan sesekali berasa apabila kita ditawarkan dengan tawaran-tawaran yang kita rasa tidak sesuai dengan kita ataupun tidak minat, kita kena tinggalkan dan kita tidak boleh berjaya dalam hidup kita. Itu bukan. Saya seorang pegawai takbir dan diplomatik. Okay. Ijazah saya adalah berkaitan dengan pengajian bahasa Inggeris dan literature. Hari ini saya boleh bekerja sebagai seorang pengarah. Tidak, orang kata tidak ada kena mengena pun dengan pengajian awak. Tapi saya seorang bekas guru. Saya pernah mengajar di universiti. So kita boleh pilih apa yang kita mahu sekiranya kita ada kekuatan untuk menghadapi cabaran. Okay? So you can start flying colours because there will be a lot of challenges. Apabila banyak cabaran, banyaklah kejayaan kita boleh terima. Okay? Rakan-rakan semua, knowledge is like an animal that we hunt. Apa? Ilmu adalah seperti mana binatang buruan. Writing it on paper is the rope that holds on to it. Okay? Thus, those who work hard to catch it but let it be easily will be wasting their hard work. Kata Imam Asy-Syafi'i. Apa dia kata? Dia kata, Imam Asy-Syafi'i kata, sekiranya kita lepaskan segala usaha-usaha kita selama ini, mengubah hala tuju kita hanya kerana kita nak apa yang kita nak tetapi tidak berusaha untuk ke arah apa yang kita nak, kita akan menjadi seorang yang gagal. Jadi, rakan-rakan di luar sana, saya mendoakan anda semua menjadi seorang yang hebat, seorang yang cemerlang, seorang yang berjaya mencapai cita-cita anda, and ingat, tidak mustahil untuk kita mulakan semula kejayaan kita sekiranya kita berusaha daripada awal sampai ke tamat. Garisan penamat bukan ditentukan oleh orang lain di dalam muka bumi ini. Garisan penamat untuk kejayaan kita ditentukan oleh kita sendiri. Ingat, success is not a destination, it's a journey. Keep your feet on the ground. Focus your eyes and start your journey with burning determination, and jangan sesekali menyesal apa yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Saya mendoakan agar anda semua menjadi seorang yang hebat, seorang yang cemerlang dan sentiasa beristiqamah. Ingat pesanan saya, tidak ada yang mustahil dalam hidup kita dan kita terusnya boleh berjaya dengan sentiasa berusaha. Okey? Alright. Rakan-rakan di luar sana, kejayaan dalam hidup kita, kunci emas untuk mencapai kejayaan, kunci emas untuk mencapai cita-cita ada di tangan semua orang di luar sana. Jadi, seperti yang saya sebut tadi, perkataan istiqamah. Sekiranya anda sentiasa berusaha untuk melihat semua peluang yang berada di luar sana dengan pilihan-pilihan tepat-tepat selepas SPM ataupun STPM anda, insya-Allah anda akan berjaya.
Jumpa anda di puncak sana dengan pantun ini. Harum manis amat digilai, sudah terkenal di merata dunia. Jadilah insan yang disegani, harumkan Malaysia di pelosok dunia. Jumpa anda di puncak kejayaan. Terima kasih. Ampun tuanku, raja dan rakyat berpesta tiada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan.